Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini 8.5.23 kita dapat mulakan pengajian kita dalam tafsir surah At-Takwir. At-Takwir, surah yang ke-81, juzuk yang ke-30. Kita akan ambil muqaddimah, intisari surah, isi kandungannya dan 14 ayat di awalnya, insya-Allah. Cerita di awal ini Allah Ta'ala sebut tentang hari kiamat dengan menyebut 12 kali iza. Ya, 12 kali. Iza syamsu wa iza nujum wa izal jibal wa izal ishar. 12 kali. Semua itu tanda alimat nafsum ma ahdarat. Nak memperingatkan kepada manusia kiamat akan berlaku, kamu akan dibangkit semula. Ketika itu kamu akan ingat semua yang membuat atas dunia dulu. Yang baik ingat, yang buruk ingat. Kalau yang baik banyak, alhamdulillah, selamatlah dia. Kalau yang buruk banyak, na'udzubillah, celakalah dia. Mari para pelajar yang ada kitab pimpinan, buka muka surah 1357. Kita baca dulu satu muka, lepas tu kita pergi ke muqaddimah, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Balik semula kepada sebelum kita tafsir ayat, kita undur ke 1356. Dia panggil muqaddimah surah At-Takwir. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun, wa naqala al-ijma'a ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai ulama tafsir kata surah ini Makkiyatun. Mengandungi 29 ayat. Ayat dia tak banyak, 29 saja. Dinamakan surah At-Takwir, takwir dengan makna melingkari, gulung, leka orang panggil. Kerana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada awal surah ini tentang alamat berlakunya hari kiamat itu ketika matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Matahari tak ada cahaya, gelap. Bulan memang tak ada cahaya pun. Dia tunggu habis matahari pantul je. Jadi gelaplah dia. Itu yang pertama. Nama yang pertama At-Takwir. Tulis ni pelajar. Jadi diambil daripada ayat pertama, iaitu idza syamsu kuwirat. Walam yarid hadzal lafzu fi suratin siwaha. Perkataan kuwirat ni tak ada dalam surah lain. Sekali ni ada.
Nombor dua, nama yang kedua terkenal juga dengan nama surah ini diambil dengan awal ayat Idza syamsu kuwirat. Mana dalil? Dalilnya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin. Siapa dia suka nak tengok gambaran apa yang berlaku pada hari kiamat macam tengok depan mata kita, falyaqra, hendaklah dia baca Idza syamsu kuwirat. Tengok Nabi namakan surah ini dengan Idza syamsu kuwirat. Untuk pelengkap hadis wa idza sama'un fatarat. Ini surah yang kedua Idza sama'un fatarat. Surah yang ketiga wa idza sama'un syaqqat. Kamu baca tiga surah ni, nampak gambaran kiamat macam berlaku depan mata kita. Hadzal hadis akhrajahu at-Tirmizi. Akhrajahu at-Tirmizi wa Ahmad wa sahhaha isnadahu jam'un minal muhaqqiqin. Tengok dalam kitab pimpinan, intisari kandungannya menggambarkan berbagai peristiwa yang akan berlaku ketika datangnya hari kiamat. Pada masa itu mengetahuilah tiap-tiap diri akan amal yang telah dikerjakan. Jika baik, baiklah balasannya, dan jika jahat, buruklah balasannya. Dalam bahagian yang lain ditegaskan tentang kebenaran Al-Quran, kalamullah, dan diterangkan tentang sifat dan tugas malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menolak tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang dilemparkan oleh orang-orang kafir yang menentang Nabi yang mulia, maka pada akhir surah ini Allah Ta'ala memberi amaran kepada golongan yang kafir sambil menegaskan tentang kebenaran apa yang diwahyukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan yang demikian, maka kemanakah kamu hendak pergi? Kiranya kamu masih menyeleweng dari jalan Al-Quran. Kita balik kepada adapun kelebihan surah ini, iaitulah hadis Ibnu Umar tadi. Baginda Nabi SAW menyebut, siapa nak tengok kiamat depan mata dia, baca surah, tiga surah yang disebut tadi, Idza syamsu kuwirat, wa idza sama'un fatarat, wa idza sama'un syaqqat. Wa tu tak ada tu. Wa tu maknanya sambungan-sambungan. Maknanya idza sama, idza sama. Tiga kali. Maaf. Idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Kemudian kita pergi kepada maqasidus surah. Objektif surah ni apa? Objektif surah ini bayanu ahwali al-qiyamah wa ahwaliha. Menyatakan huru-hara hari kiamat dan keadaan. Para pelajar tulis dengan Arab. Ahwal dengan ha, ahwal mana keadaan. Dengan ha, ahwal huru-hara. Bahasa Arab ni tukar satu huruf je, makna dia pelari, makna dia berbeza. Kadang-kadang tak tukar huruf, tukar baris. Macam zambun dengan zanabun. Tulis itu. Zambun, baris mati, dosa. Zanabun, ekor. Lain. Setengah orang ni dia belajar doa, betul dah rumah dia ni. Allahumma la tada'li zamban, nu mati. Siapa Mekah tu kari bagi pula. Allahumma la tada'li zanaban. Arak sebelah dia pun jawab lalu. Illa qata' tahu, kecuali mutu lo potong ekor kawan tu. Nyaya beza di antara zamban dengan zanaban. Ni pun ahwal ha dengan ha berbeza. Mari kita ngaji Arab jaga-jaga. Ada 4 isu
besar yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini. Mawdu'atis surah dipanggil. Yang pertama, zikru ahwal. Dengan ha, zikru ahwal yaumil qiyamah. Allah Ta'ala sebut huru-hara pada hari kiamat. Sanian, yang kedua, at-ta'kidu ala anna hadzal Qur'an al-Karim min indillah. Nak menjelaskan, menguatkan bahawa Al-Quran ini mari daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Walaysa min kalamil bashar, bukan kata-kata manusia. Wa dzikri sifatil malak, Allah Ta'ala sebut sifat malaikat Jibril yang membawa Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabi alladhi yatalaqahu, sifat Nabi yang menerima Al-Quran dan mengisbatkan kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salisan, yang ketiga, bayanu annal Qur'ana 'izatun, Quran ni sifat dia memberi nasihat, wa zikra, dan peringatan, liman aradal hidayah, bagi orang yang nak petunjuk. Orang nak petunjuk, tanya molek. Rabi'an, yang keempat, taqriru anna masyiatal abdi tabi'atul li masyiatillah rabbil alamin. Nak menetapkan bahawa kehendak manusia ni tak boleh tidak terlaksana. Dia boleh mikir, dia boleh kata dia nak, tapi semua tabi'ah dipanggil tabi'atun, maknanya kehendak dia tu mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan nak, jadi. Kalau Tuhan tak nak, walaupun kita nak, dia tak akan jadi. Jadi para jemaah sekalian, adapun munasabah, boleh munasabah surah ini dengan surah sebelumnya. Surah sebelum dia tu surah Abasa. Yang pertama, boleh. Yang pertama, taudih. Semua dua-dua surah ini menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat. Dua-dua surah menyebut tentang huru-hara hari kiamat. Dalam surah Abasa, Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, bila mari letusan suara yang kuat, semua pakat lari. Lari semua, melarikan diri, tak boleh tolong orang lain. Dalam ayat 33 hingga ayat 42. Dalam ayat ini pula Allah Ta'ala mula dengan idza syamsu kuwirat, bila matahari sudah hilang cahaya dia, sampai ke akhir surah semuanya cerita tentang al-qiyamah. Jadi itu di antara yang pertamalah. Kemudian falamma zakara subhanahu at-tammah was-sakhah, dalam dua surah yang lepas Allah Ta'ala sebut at-tammatul kubra, as-sakhah, semua itu tanda-tanda hak kiamat ke fi khatimatai suratain mutaqaddimataini, dua akhir surah yang dua lepas, tammah, sakhah, semuanya sebutnya kiamat. Maka Allah Ta'ala sebut di sini pula dalam ayat kita ni, dalam surah At-Takwir, tanda-tanda, alamat-alamat, peristiwa-peristiwa setelah berlakunya tammah dan as-sakhah. Maknanya dia panggil kesinambungan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, ngajilah Al-Quran, kita tidak akan rugi, bahkan kita akan bahagia dengan Al-Quran. Siapa tak mengaji Quran, siapa tidak tadabbur Quran, dia akan ketinggalan, terlalu jauh jarak dia untuk sampai kepada keredaan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, mari kita masuk kepada surah At-Takwir. Surah At-Takwir, surah yang ke-81, juzuk yang ke-30, diturunkan di Makkah, mengandungi 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak masuk dalam surah tu. Surah dia mula dengan ayat 1, Iza Syamsu. Karena itulah para pelajar, imam-imam, kalau kita baca surah lain daripada Fatihah, ya, kita tak perlu baca bismillah di awalnya. Cukuplah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus je pergi kepada surah. Dalam solat lah. Luar solat baca.
Baik. Tengok ayat pertama. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Ai idza luffatis syamsu wa jumi'at. Matahari digulung, gabung sekali dengan bumi. Hilanglah dia punya cahaya. Dulu kita dah baca hadis kan, wa asyamsu wal qamaru mukawwaran. Dua matahari dengan bulan tu digabung sekali, kemudian hilang dia punya cahaya, kemudian dicampur dalam neraka. Bukan campur azab, campur dalam neraka nak menghina kumpulan-kumpulan yang telah menyembah matahari dan bulan di atas dunia dulu. Tuhan kita duduk sini juga, terkejut dia. Jadi penyembah-penyembah dia ingat matahari mari dulu. Rupanya matahari duduk dalam neraka juga. Habis dah lah kita. Tuhan kita dah habis. Jadi para pelajar, tanda itu. Dalam apa ni? Dalam ayat yang kita baca ni ada 12 kali iza. Iza 12 kali. Iza yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang gugur berselera. Tengok, semua ni cerita kiamat lakon. Lamma kana at-ta'siru fil a'zami dalan 'ala at-ta'sir fima dunahu bi tariqil aula. Jadi Allah Taala sebut matahari tak ada cahaya dah. Enggak kalau matahari besar tak ada cahaya, bintang lagilah kecil, lagilah kuat dia punya kesan. Maka wa idzan nujumu tahawat wa tasaqatat, berterabur bintang tak tahu di mana habis. Cabut, orang panggil cabut pelunggu habis dah. Allahu akbar. 3. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila bukit gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Habis. Mana kita daripada alam ulwi tinggi turun bawah bukit terbang habis. Ya Allah Tuhan, tercabut bukit. Yang keempat, wa idzal 'isharu 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar. Kenapa dia sebut unta bunting? Pasal apa? Tengok tadi matahari atas, bukit, bumi besar, unta duduk jalan atas bumi. Tengok ni unta. Tengok nota di bawah. Dalam kehidupan bangsa Arab, semasa ayat ini diturunkan, unta sangat-sangat penting. Dan kerana itu ia dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih lagi, unta yang bunting dan sudah masuk bulannya yang ke-10. Mana nak beranak? Boleh harta tu ha. Apabila unta-unta yang bunting yang sangat disayangi itu terbiar dan tidak dijaga lagi, maka yang demikianlah disebabkan berlakunya perkara-perkara yang sungguh mengerikan. Ini hanyalah sebagai misalan. Yakni kalaulah ada unta-unta yang demikian keadaannya semasa berlaku kiamat, maka tuannya tidak akan menghiraukannya kerana ia pada saat itu hanyalah mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut unta. Dalam surah Al-Abasa, Tuhan sebut apa? Lari daripada ibu bapa, pasangan, anak-anak, kawan-kawan. Tambah ni pula, unta pun tak cara. Kalau ada, tapi tak ada dah untanya. Jadi para jemaah sekalian, dia tulis al-ishar. Al-ishar mana unta. Kalau kata al-isya, waktu isya. Tulis molek ni anak pelajar. Kalau kata al-asya, ain bagi atas, itu dia panggil dinner, makan malam. Isyar. Wa idzal isyaru 'uttilat. Yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar, jinak, relax ya.
ular, skorpion, berapa nama hok beke-beke ni. Harimau, relax duduk sekali, ya. Tak ada apa-apa dah. Tak ada nak konsep siapa dah. Letih belaka. Ai wa izal hayawanatul barriyatu, apabila hayawan-hayawan darat yang beke-beke, yang orang takut dia dulu, jumiat, tak ada gambar dah. Pakai duduk sekali, duduk kelipah menganga, tak berani. Ular kobra pakai ngatu, ya tahu apa takut. Masya-Allah. Allahu Akbar. Tapi ingat, dalam hadis, tanda hadis ni pelajar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addal al-huquq. Nabi kata tunaikan hak orang ila ahliha, la tu'addal huquq ila ahli yaumil qiyamah. Pada hari kiamat semua hak akan ditunaikan. Mucuri bagi orang kamu apa sesa. Hatta yuqalu lisya'il jalha'i minasyatil qarna. Kambing hok bertanduk, dia tembok kambing hok tak ada tanduk. Dia cara juga di akhirat esok. Kambing masuk mahkamah. Lepas pada tu dia habis cara, hok ni kalah, semua jadi tanah belaka. Dia tak ada syurga neraka kambing ni. Kat tu ya. Pada tu baru ni payah kita nak jawab tu. Ada ni pencinta kucing. Hei, besar cerita kucing ni rupanya di. Dia kata ustaz, ini soalan dah kita buka soalan itu kan. Mari soalan. Dia kata ustaz saya ni sayang sangat ke kucing saya ni. Dia boleh ke tak saya nak bawa masuk dalam syurga? Kata mek weh lah. Cara kena masuk kucing. Kita sendiri ni tak tahu masuk syurga ke tak. Sibuk dengan kucing ni pula dah. Nak masuk kucing dalam syurga. Dia sibuk apa ke kucing? Kucing kalau tak masuk syurga boleh tak masuk neraka dia. Orang ni sibuknya. Wallahu alam. Kita tahu apa akan jadi di akhirat esok. Boleh jadi dengan limpah kurnia Allah Taala, ya Rabbi, saya teringat ke kucing saya atas dunia dulu. Tak? Boleh tak mari mulai dalam syurga. Kuasa Allah Taala tak sedut mikir. Lalu ni kita mikir biar kita masuk syurga dulu. Sibuk nak masuk kucing. Dia tanya soalan tu. Kucing boleh kucing? Nak masuk kucing. Kata kita cara kucing, kita ni tak tahu laku mana lagi ni. Ya. Baik, tulis. Wa iza yang keenam, wa idzal biharu sujjirat. Habis dah. Tadi atas darat. Ni pasal laut pula. Dan apabila lautan meluap-luap bercampur baur, dia kata sarat bahran wahidan. Laut banyak-banyak ni, laut ni catur sekali. Kemudian nyala api. Air jadi api, jadi macam minyak. Allahu Akbar, haranya pada waktu itu. Jangan duk mikir. Jangan duk mikir. 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya, ai wa idzan nasu qad qurina kullu wahidin biman huwa mislu fil khairi wasyarri. Allahu Akbar. Dengar ni anak-anak weh. Apabila manusia disatukan dengan pasangan. Maksud dia apa? Kata di Syekh Ibnu Juzai, dia kata yang pertama annat tazwij bimana tanwi'. Maknanya bukan makna tazwij pasangan suami isteri dak. Orang panggil partner, member. Kafir akan dikumpul dengan kafir. Mukmin akan dikumpul dengan mukmin. Allahu Akbar. Itu tafsir pertama, wa idzan nufusu zuwijat. Maknanya pasangan kita, hak kita sayang atas dunia ni siapa? Kita duduk atas dunia dulu, kita sayang orang beriman, orang baik-baik. Alhamdulillah, di akhirat esok insya-Allah kita kumpul sekali. Atas dunia dulu kita buat musuh dengan orang beriman. Orang beriman benci macam ulat tai. Hak kafir-kafir ni integrity. Best friend. Apa dia panggil ni? Macam-macam lah. Tata kelola alam berapa benda. Kono-kononya. Hampa bangun esok di akhirat sekali dengan geng-geng ni. Hati-hati tuan-tuan. Saya kau kafir berpada-pada. Ni saya kau kafir tu saya semati. Kau orang beriman buat perlimai. Jangan. Sabar. Jadi itu satu tafsir.
Tafsir yang pertama, zuwijat nufusul mu'minin. Orang-orang yang beriman akan diberi pasangan dalam syurga nanti, insya-Allah. Dia dipasangkan. Pasangan kita orang beriman ni hurun 'ain, bidadari. Hak comel lot yang molek lawa kata orang tu. Yang ketiga, zuwijatul arwah wal jasad, dia kata dikumpulkan roh dengan jasad. Izan nufus zuwijat, makna roh dikembalikan jasad. Jadi ada 3 tafsiran yang disebut oleh Ibnu Juzai tentang ayat wa izan nufusu zuwijat. Wa izan nufusu zuwijat. Panjang lagi ni kalau kita nak bahas ini ni. Jadi kita kata alhamdulillah, yang pentingnya yang pertama itulah yang masyhur disebut oleh ulama salaf. Dia mengatakan bahawa manusia ni di akhirat esok akan berkumpul dengan orang yang dia sayang atas dunia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mari tanya tentang kiamat, baginda Nabi sallallahu bagi tahu al-mar'u ma'aman habba. Seorang itu akan bangkit di akhirat esok bersama dengan siapa dia sayang. Mu sayang siapa atas dunia dulu? Sayang kepada orang soleh, sayang kepada orang beriman, sayang kepada ulama rabbani, yang mencintai sunnah Nabi SAW, kita akan bangkit bersama. Saya ke kafir, saya ke puak-puak ni, duduk dengan dia. Duduklah, pilihlah. Lagi saya mana? Yang hati-hati tuan-tuan, dalam masalah ini bukan soal suka-suka, soalnya dunia akhirat. Dunia akhirat. Saya tak boleh berkawan dengan non-Muslim, tak ada masalah. Kita berkawan, kita berjiran, kita kerja sekali, kita satu pejabat, la haraja. Tapi al-wala' wal-bara', kecintaan hati itu, benci kepada orang beriman, sayang pada orang kafir, kumpul sekali di akhirat esok. Hati-hati, jangan mudah sayang-sayang. Ni yang bagian. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup akan ditanya. Ay wa idzal bintul lati dufinat fit turab. Budak-budak kan jahiliyah ni dulu, boleh anak perempuan dia ke tanah hidup-hidup. Budak ni di akhirat esok Tuhan panggil dia, Mek. Mek ni bahasa Kelantan ni saya guna, bukan bahasa Tuhan. Ini terjemahan, orang panggil terjemahan simple. Mek, kenapa awak dibunuh? Tuhan tahu dah. Tapi dia panggil soalan tabkid. Soalan ini nak menghina orang yang membunuh dia. Jadi anak perempuan ni bagi tahu, ya Rabbi, tak ada dosa apa. Saja dia pada waktu tu puak kafir akan jadi hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil soalan untuk nak menimbulkan ketakutan kepada orang yang melakukannya. Macam kita sekarang lah. Budak hak kena apa ni, kena bully ke, kita panggil tok depan ni, tanya, kenapa dia bully awak? Kenapa? Dia boleh tanya kita, kenapa mau bully dia? Dia soalan dia, kenapa awak bully dia? Sekarang ni, kenapa dia bully awak? Jadi soalannya, Allah tanya budak tu, kenapa dia bunuhmu? Kenapa? Apa sebab? Ini dia panggil cara perbicaraan. Orang kafir jahiliah dulu, bila wa'iza tengok dalam surah An-Nahli ayat 85-59, Allah gambarkan peristiwa jahiliah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Arak ni tengah duk main manah kau, tengah duk main kuda kau, tengah duk judi kau. Orang mari, bang, isteri awak bersalin dah. Dia akan tanya balik. Boleh anak laki-laki ke perempuan? Perempuan. Zalla wajhu muswaddan, berubah muka dia jadi hitam masa ketung kata orang. Wa huwa kazim, nak marah kacik gigi kak-kak.
Ya tawara minal qaumin su'ima busyrabi, sembunyi, tak mau tunjuk muka pada orang, malu. Itu dia perangai jahiliah zaman dulu. Lepas tu dia balik senyap-senyap, dia suruh isteri dia makan molek pakai comel anak-anak, dia bawa pergi tengah padang pasir, di tanah hidup-hidup. Allahu akbar. Pergi tanah, kita tanah kucing. Hidup-hidup kesian. Ni tanah baby comel-comel, kuah-kuah. La haula wala quwata illa billah. Esok Tuhan akan bangkit balik. Jahiliah, kenapa membunuh budak ni? Oh. Baik, yang ke-9, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila surat-surat amalan dibentangkan, semua amalan kita atas dunia dibuka balik, kamu boleh baca sendiri apa yang kamu buat di atas dunia. Abu Anas sering mengulang kata-kata hikmah, suratan amalan kita di akhirat yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Mu nak baca apa di depan Allah Ta'ala esok? Nak baca zikir banyak, baca Quran banyak, tadabbur Quran pagi-pagi, tahajud malam, solat sunat qabliyah, ba'diyah tidak berhenti. Tulis. Nak baca pagi tak semaya, tengah hari nipu orang, petang ada. Apa yang kita buat, itulah yang kita baca. Maknanya, kitalah penulis sekarang ni. Skrip yang kita nak baca di hadapan Allah, kita penulis. Pilihlah. Nak pergi baca hak molek ke, nak pergi baca hak uduh. Tanda ni pelajar. Surah ini ditafsir dengan surah Al-Isra ayat 13 dan ayat 14. Tanda itu, ayat 13 dan ayat 14. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap orang akan diberi suratan amalan, yalqahu mansura, kitab tu tersebar. Allah kata iqra' kitabak, mau baca sendiri kitab. Dia baca menggigil, dia tengok, ya Allah, hari ni tak semaya, hari ni curi, hari ni ngenak korang, hari ni menipu, hari ni kelentong, ada belakang. Kalau dia baca hari ni sedekah banyak, hari ni Allahu akbar, gembiralah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pilihlah suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah. PC mana, pilih sendiri, buat sendiri, tunggu di akhirat. Allahu akbar. Tanda ni pelajar. Ayat ini, ayat wa kullu insan ini, salah satu daripada ayatun mubkatun, ayat yang menjadi tangisan kepada orang soleh dalam solat malam. Tulis ni. Ambil ayat ini, 12, 13, 14, 15 ni sekitar ni, kita tadabbur, kemudian waktu kita solat malam, tak apalah kalau tak ingat apa buka Quran, tak depan mata kita, biar kita baca, biar kita terasa ayat ini memberi peringatan besar kepada kita bahawa kita akan terima suratan amalan. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah mu sendiri menjadi juru audit kepada amalan kamu pada hari akhirat esok. Allahu akbar. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Wallah wa adkhilna jannata bighairi hisabin wala azab. Masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allahu akbar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik, kita pergi kepada iza yang ke-10. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit ditinggalkan dari ditanggalkan. Baca bagi atas. Apabila langit ditanggalkan dari tempatnya, ai nuzi'at, dicabut daripada tempat dia. Cabut langit. Wa juzibat, dan ditarik. Wa quli'at biquwwatin wa sur'atin wa uzilat, hilang dah langit mana. Pecah pun enggak habis dah. Allahu akbar. Yang kedua, yang ke-11. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka dinyalakan menjulang-julang.
Wa idzan naru syadidatu ta'ajjuj, apabila neraka dinyalakan dan dipanaskan dengan penduduknya, dia punya bara api dia sudah menjulang kuat, neraka siap dah. 12. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga didekatkan kepada orang yang beriman. Allahu akbar. Baca belaka, Allahumma ja'alna min ahliha ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami orang yang dekat dan masuk dalam syurga ya Rabbal alamin ya Arhamar Rahimin. Habis dah 12 Tuhan tanya. Iza 12 kali. Kemudian Allah tutup dengan ayat ini, ayat 14. Alimat nafsum ma ahdarat. Setelah semua itu berlaku, maknanya berlakunya kiamat, langit pecah, bintang bertabur, berapa benda tak ada dah. Mengetahuilah tiap-tiap diri akan amal yang telah disediakannya ya Rabbal alamin. Jadi pada waktu itu, setelah Allah Ta'ala sebut 12 perkara, Allah Ta'ala sebut jawapan pada 12 itu, kamu akan tahu, kamu akan tengok apa yang membuat atas dunia dulu, baik ke tak baik, molek ke tak, comel ke hudu, ikut sunnah ke ikut bid'ah. Jumpalah di akhirat esok. Atas dunia ni masing-masing bergerah lengan, duk dakwa dia hak betul, dia betul. Kita kata ikut hak Nabi ajar ni dalam kitab hadis ni, ayat tak boleh pakai hak ni. Di akhirat esok terserahlah segala-galanya. Atas dunia ni senangnya. Buatlah tuduhan kepada orang, kita akan jumpa di akhirat di hadapan Tuhan. Allahu akbar. Kita nak kata apa? Baik, tamatlah kita 1 hingga 14 ayat surah At-Takwir yang sangat menakutkan, menyentuh perasaan. Sepatutnya di saat kita tadabbur Quran inilah kita insaf, masing-masing jaga diri, bukan duduk main perli orang. Kalau duduk perli orang tu orang mari mengaji, tapi hati itu khayal, hati tidak khusyuk, masih lagi nak buat tuduhan-tuduhan. Kita mengatakan tunggulah di hadapan Tuhan. Kita semua akan mati, kita akan tengok siapa betul. Habis. Baik. Kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah, 5 faedah yang kita nak ambil daripada ayat yang kita baca ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman yang betul tentang Al-Quran, tentang sunnah, dan kita beramal dengan apa yang diajar, ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, sehingga melayakkan kita untuk mendapat syafaat, melayakkan kita untuk ke syurganya ya Rabbal alamin ya Arhamar Rahimin. Faedah yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah hilang lingkaran dia, hilang dia punya cahaya. Tulis pelajar, ayat ini idza syamsu sampai ke akhir ayat lah, tanda situ jelah. I'lamun bi kharabi alamil mulki wasyahadah, suatu tanda hancurnya, binasanya alam yang ada ini. Jadi kalau benda tu akan binasa, kenapa yang kita duduk dakak sangat ni? Duk sayang sangat ke dunia yang kita akan tinggalkan. Duk sayang sangat kedudukan yang kita akan pergi. Duk sayang kepada, maka dengan itu tak usah duk peduli sangat kepada dunia-dunia ni. Yang kita pedulinya bagaimana bekalan kita nak menghadapi hari yang cukup dahsyat, yang cukup berat itu. Maka sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut, 12 sifat ini, hadhil awsaf yang Allah Ta'ala sebut ini, sebenarnya nak mengetuk hati kita supaya makin kita belajar, makin takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makin kita belajar, makin kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Bukan makin belajar, makin buat sedap balas dengan orang, makin buat perli orang, kita kata la, tidak. Yang kedua, tanda belajar. Yang kedua, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung, cahaya dia hilang. Dalam hadis kata dicampur dalam neraka dia. Satu. Tapi dalam ayat lain, dalam hadis, dengan hadis Nabi SAW sebut, anna syamsa tadnu minal khalaiq yaumal qiyamah, matahari dekat dengan manusia pada hari kiamat. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim.
tadnusya, matahari dekat. Ada kata di atas kepala kita ya. Mil tu sama ada sejengkal, sekadar ni orang panggil hak celok mata ni. Hak cocok dalam botol, celok mata sereng tu. Tu mil. Mana jauh besar ni ya matahari. Ada kata mil sebatu. Jauh sikit. Macam mana kita nak campur? Bila matahari duduk atas kepala, bila matahari di tak ada cahaya, bagaimana? Tulis ni pelajar, jangan mudah pening. Jangan mudah panik. Al-jawab annahu warada fi yaumil qiyamati asya' mutaghayyirah. Pada hari kiamat ni kita dengar banyak benda yang bercanggah. Berbeza. Sebab apa? Sebab hari kiamat itu dia punya qadar dia 50,000 tahun. Lama masa. Jadi banyak benda berubah. Pada permulaan awal matahari duduk atas kepala, panas. Orang yang boleh duduk di bawah bayangan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Lepas daripada itu, habis selesai sini matahari pun hilang cahaya dia, tak ada dah. Selepas daripada itu matahari akan digulung dengan bumi, dengan apa ni, dengan bulan, dicampur dalam neraka. Jadi kata di para ulama, kalau membaca tentang hari kiamat sekali gini, tadi dalam ayat lepas, yauma yafiru, anak lari daripada ayah, bini lari daripada suami, suami lari daripada bini. Itu peringkat permulaan. Lepas tu lama-lama dia akan kumpul balik. Ada waktu manusia boleh cakap di akhirat, boleh kelentong lagi. Sudah sampai peringkat al-yauma nakhtimu, hari ini kami tutup, kunci mulut. Maknanya dia panggil ahwalu yaumal qiyamati mutaghayyirah. Keadaan hari kiamat itu berbeza-beza. Pada peringkat awal macam ni, tengah lagu ni, akhirnya macam tu. Jadi kalau kita baca ayat tu jangan duduk pening lah. Kenapa sekali gini? Jawabnya tak ada apa-apa. Munya pening, orang lain tak pening pun, dia tu sendiri pening. Faedah yang ketiga, wa idzan nufusu zuwijat, apabila diri telah diberi pasangan. Pasangan dianya gu, kata orang. Gu. An yuqrana annahu yuqran kullu sahibi amalin bisyakli. Setiap orang akan dibangkit bersama dengan orang yang dia sayang di akhirat esok. Mu saya siapa atas dunia ni? Oh, saya kau bintang tu bintang ni. No, penyanyi tu penyanyi ni, pelakon tu pelakon ni, orang putih tu pemain ni. Oh, gila-gila. Nah, ni budak-budak gila kau pelakon Korea ni tak mudah gilanya. Bangkit esok dengan Korea lah dia, jangan molek sikit. Atas dunia ni kita walak kepada orang-orang tertentu hak kafir ni. Benci pada orang Islam ni kau jangan main. Jumpalah kita di akhirat esok. Carilah pasangan, mu nak bergu dengan siapa di akhirat, carilah atas dunia ini. Maka ayat ini tanda pelajar tanghibun fil a'malis salihah, galakkan supaya kita beramal saleh. Wal qurana as-salihin, jarilah orang-orang teman-teman yang saleh, li alla yuzawwaja bima yasu, janganlah kita bergu, berpasangan, berpartner di akhirat esok dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla di atas dunia. Ingatlah kita nak duduk dengan siapa di akhirat, kamu carilah teman, pilihlah kawan, jangan marah dengan orang, kita marah dengan kita sendiri. Kenapa kita cari orang, kita benci kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, kita sayang pada orang kafir. Tunggu di akhirat. Atas dunia ni happy lah. Allahu Akbar. Yang keempat, empat dah kita kan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak yang ditanam hidup-hidup dipersoalkan, timbul soalan, kenapa tanya budak tu nya? Kita tanya orang hak kambuh dia tu lah. Menarik ni soalan. Kenapa pergi tanya budak? Pasal apa tanya dia nya? Kita tanya orang hak pok dia, hak apa ni? Yang timbuh dia tu. Jawab dia, tulis jawapan. Dia kata su'aluha wa jawabuha tabkid. Soalan dan jawapan ni nak menghina orang-orang yang zalim pada saat itu. Kenapa awak buat?
Kenapa membuat? Apa salah dia? Masalah apa dia bunuh awak? Jadi dia panggil soalan-soalan ini untuk nak tabkid, untuk nak menghina pelaku-pelaku jahat, penjahat-penjahat di atas dunia ini, supaya lagi dahsyat, lagi teruk dimalukan di hadapan orang ramai. Membunuh anakmu ni, baby tak ada dosa. Jadi banyaklah benda-bendanya. Jadi atas dia kita panggil soalan tabkid wa taubih, nak memalukan dan nak mencela orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Maka ulama tafsir kata ayat ini menjadi dalil bahawa beratnya melakukan dosa-dosa pembunuhan di atas dunia ini. Demikian jugalah orang yang menggugurkan kandungan tanpa sebab. Ini dosa besar yang berlaku, seolah-olah berlaku pembunuhan. Baiklah, kita pergi pada yang terakhir, last sekali. Alimat nafsum ma ahdarat. Semua diri akan tahu apa yang telah disediakan di atas dunia dulu. Atas dunia ni mau buat apa? Buat apa atas dunia dulu? Buat benda baik, alhamdulillah. Buat benda tak baik, tunggulah. Wal makna husulul yaqin bima lam yakun laha bihi ilmun an min haqa'iqil amal. Pada hari esok kita akan dapat keyakinan penuh. Atas dunia ni tak nampak. Masing-masing mendakwa dia betul. Di akhirat esok tak ada. Hak betul satu je. Orang yang sayang ke Nabi, masing-masing cinta sayang ke Nabi. Jumpa gambar selipar Nabi juga pakai cium habis. Bila kita ayat ni sunnah Nabi, tak jadi. Tunggulah di akhirat esok. Kalau tak sampai ke kolam Nabi, jangan marah dengan kita. Yang kita bawa duduk kempen tuan-tuan supaya beramal dengan sunnah. Kita bimbang takut dihalau daripada kolam Nabi di akhirat esok. Jadi kata di Allah Ta'ala sebut, alimat nafsum ma ahdarat. Hari akhirat esok terselahlah segala-galanya. Kita yakin, kita percaya, kita tahu apa yang kita buat atas dunia ni betul ke tak betul, di sanalah tempat dia. Jadi hari atas dunia ni macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu, kita kembalilah kepada apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW, apa yang dipahami oleh para sahabat, dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar dan diakhiri oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian apa yang dipahami oleh imam-imam yang besar, barulah kita rasa kita tenang, insya-Allah. Kalau duk main kokeh-kokeh lagu ni, badi kata gini, tunggu di akhirat ajalah. Atas dunia ni bolehlah senang-senang nak buat tuduhan kepada orang, nak perli orang boleh, tapi yaumatublas sarair, hari terdedah segala rahsia, iaitulah hari Allah Taala sebut alimat nafsum ma ahdarat. Di sanalah tempat perhitungan. Tamaklah kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang takut pada Allah Taala, bersedia untuk bertemu dengan Allah dengan amal-amal, dan bersedia untuk dikumpulkan di akhirat esok dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka berkawanlah dengan orang baik supaya kita dapat berkumpul bersama orang yang baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang, iaitulah ayat 15 sehingga akhir surah. 15 sehingga akhir surah At-Takwir biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.